Hmm. Budak-budak tak kenal. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Selamat datang ke satu lagi sesi cakap apa saja bersama saya Muhammad Nasir dan rakan sembang saya, saudara Roslan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama pada siri cakap apa saja yang insyaAllah Alhamdulillah konsisten setakat ini. Setiap Isnin malam jam 9 kita tampilkan sesiapa saja yang kita rasakan relevan, yang signifikan dengan apa jua yang kita perkatakan, dunia buku, dunia persuratan, dunia sastra dan dunia keilmuan lah, apa saja. Dan sebelum ini ramai kita tampilkan, dan malam ini juga insyaAllah kita akan perkenalkan, kita akan tampilkan tokoh-tokoh yang tidak kurang wibawanya. Nanti Tuan Nasir akan perkenalkan lah insyaAllah. So Alhamdulillah selama seminggu ini dengan kesibukan yang semakin dibuka ruang-ruang ekonominya kan, dan dah boleh dine in sekarang untuk 2 dos vaksin. Selangor dan KL dah boleh Dah boleh. Saya ada lalu beberapa jalan-jalan. Sebab saya nampak orang kat kedai. Dah ada. Saya nampak tadi dah pun dah ada yang boleh duduk kat kedai. Dan nak masuk kat kedai sekarang pun mereka agak ketat juga kan. Mereka melihat kepada, kalaupun tidak kepada 2 dos, mereka nak lihat pada profil kita. Status profil, sama ada berisiko tinggi ataupun berisiko rendah. Okey, perkembangan menarik dalam politik Malaysia ialah pelantikan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 pada hari Sabtu lalu telah diwatikahkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kita nak ucapkan tahniah lah kita diberi cas dicas merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan juga tahniah bukan saja kepada Perdana Menteri tapi semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang menerima Perdana Menteri yang baru untuk mendukung aspirasi nasional kita dalam agenda kita sekarang, pemulihan ekonomi dan juga melawan COVID-19 lah yang keutamaan sekarang. Betul. Kalau kita perasan Roslan Kemeluk ni kita haraplah ini yang terakhir lah kita mendapat Perdana Menteri. Kalau kita tengok kita ada 3 orang Perdana Menteri dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Jadi kita harap Kemeluk ni akan berakhir. Yang penting ialah kita kembali pulih dari segi pandemiknya dan juga ekonominya. Kita harap dapat disegerakan pemulihan tu. Yang Perdana Menteri pun dalam ucapan pagi tadi dia menyatakan bahawa dia akan menyegerakan pelan pemulihan dan sebagainya. Kita harap benda tu akan benar-benar bantu rakyat yang di bawahnya. Dua perkara yang paling utama sekali lah yang patut diberikan keutamaan sekarang adalah berkenaan dengan kesejahteraan dan kesihatan rakyat, dan yang kedua tidak kurang pentingnya adalah berkenaan dengan pemulihan semula ekonomi. Kita nampak tekanan rakyat sekarang setelah melalui pelbagai fasa pandemik ini, kesan ekonominya sangat teruk, sangat mengesankan, baik kepada golongan B40 ataupun mana-mana ketiga-tiga golongan itulah semuanya terkesan. Masyarakat kalau kita perasan Roslan tidak ada satu kelompok pun yang tidak terkesan daripada pandemik ni. Tidak ada. Kata kalau dia rasa dia macam selama ni memang jutawan dan sebagainya, dia pun ada terkesan juga dengan pandemik ni. Kalau kita lihat, dia bukan saja dari kesan ekonomi, dia memberi juga kesan sosial, dari aspek pendidikan, dari aspek kemasyarakatan kita, banyak rutin harian yang terganggu, dan dia merupakan satu rantaian lah, tidak dapat dinafikan, mengatakan bahawa semuanya akan terkesan dengan norma baru lagi lah kita sekarang. Okey, apa yang sedang dilakukan sekarang Roslan, kalau boleh kongsikan? Ada beberapa siri bengkel dan juga mesyuarat-mesyuarat lah berkenaan dengan agenda penerbitan buku sudah mula dalam seminggu ini bersama dengan pihak PPD, juga pihak USTP,
sekolah lah, kebanyakan sekolah, walaupun sekolah tidak dapat dibuka secara fizikal, tetapi PDPR masih berlangsung, dan agenda perbukuan penerbitan dengan pihak Jabatan Pendidikan semua insyaAllah sedang bergerak sekarang insyaAllah. Dan juga walaupun kita lihat tidak dibuka sepenuhnya aktiviti perbukuan terutamanya pencetak, tetapi upaya untuk menghasilkan bahan kandungan itu masih lagi cergas, masih lagi mendapat permintaan, dan kita nampak dalam kalangan penulis-penulis kita aktif saya lihat membangunkan bahan kandungan walaupun kita dapati pemain-pemain utama industri masih lagi dalam keadaan yang agak perlahan gerakannya. Apa yang sedang dari segi persatuan misalnya di PENA ataupun di persatuan editor yang Rozlan juga sebagai timbalan presiden, kalau boleh kongsikan sedikit sebanyak ada beberapa harian lepas kita ada mesyuarat di jawatankuasa PEM tapi saya tak dapat hadir untuk mesyuarat sebut atas halangan yang online yang lain, tetapi saya melihat satu perkembangan yang baru, yang baik juga, yang positif untuk ahli-ahli Persatuan Editor Malaysia, di mana mereka telah pun membangunkan satu kumpulan satu grup untuk sama-sama menjana ilham, idea dan wacana di dalam satu grup WhatsApp. Dan saya mohonlah mungkin ada beberapa ahli-ahli kita yang masih tidak dapat lagi join grup tersebut kerana masalah kontak lah, kita mungkin tak dapat nombor telefon dan sebagainya. Dan juga kita juga masih lagi membuka kepada mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti perbukuan khususnya editorial lah, untuk menyertai Persatuan Editor Malaysia sebagai ahli, dan kita ada jawatankuasa yang akan meluluskan keahlian melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan lah, insyaAllah. Dan yang penting mereka pernah menjadi editor atau penyelenggara perbitan itu yang lebih tepat. Sama ada bersama dengan organisasi ataupun sekarang ramai juga editor-editor yang bergerak sendiri sebagai editor bebas. Surat terbit. Dan ada, kita perlukan pembuktian penerbitan lah, insyaAllah. Okey, kalau saya boleh kongsikan Rozlan, kita baru saja saya baru saja selesai bengkel semalam. Kalau kita dapat kongsikan. Untuk yang nama deklamasi tu. Deklamasi tu kejap saya nak kongsikan. Meriah sekali, saya nampak lebih 80 orang, hampir 100 peserta. Okey. Kita berbangga dapat memberikan bengkel kepada lebih hampir 89 peserta. Dan menariknya ada juga sastrawan negara yang terlibat sebagai peserta tetamu. Peserta tetamu yang kita hadirkan untuk memberikan mengikuti sama bengkel ni atas tujuan yang kita nak bantulah peserta-peserta ni. Dan inilah 10 peserta bertuah yang menerima cenderahati pembimbing. Kita ada 2 sesi siang dan sesi malam. Ini kita nak pihak Nuha dan juga pembimbing Dr. Lim Suitin merakapkan ucapan terima kasih yang terhingga kepada semua peserta yang telah mengikuti. Harapnya mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat sepanjang berbengkel tu, supaya kualiti pendeklamasian mereka tu boleh ditingkatkan. Saya juga nak merakamkan setinggi-tinggi tahniah syabas kepada para peserta yang mengikuti bengkel ini seramai 89 orang. Bengkel ini secara umumnya dilihat murah bayarannya, tetapi sangat berbaloi, diberikan lagi beberapa hadiah, ada lagi peserta-peserta bertuah dengan ilmu yang dapat daripada pendeklamator yang terkenal dan berwibawa di tanah air kita. Alhamdulillah, tahniah dan syabaslah kepada semua para peserta seramai 89 orang itu.
Okey, satu lagi Rozlan ni sebelum kita jemput kita punya tetamu-tetamu untuk cakap isu pada malam ni, saya nak kongsikan satu lagi kalau boleh, apa yang sedang kita nak lakukan. Ini ialah satu lagi bengkel yang dijadualkan pada bulan hadapan. Kalau saya boleh kongsikan ni. Okey, ini kita punya. Okey, ini ialah bengkel bersama Puan Zini Zini Tuniza Abdul Kadir, iaitu bengkel penulisan travel memo. Ketahui perbezaan menulis travel memo, kembara dan travelog serta bonus. Pelajari kaedah menghasilkan kedua-duanya. Ini juga dianjurkan bersama oleh Nuha Books, Nuha Creative Resources dan juga Forum Press. Forum Press adalah penerbit buku Badai Rindu Athens yang baru kita luncurkan pada bulan lepas. Ya, yang kita bawakan penulisnya dalam bengkel ni berlangsung separa hari, lepas setengah pagi hingga 1 petang menggunakan platform digital Zoom. Dan yurannya ialah hanya RM150. Para peserta akan mendapat buku panduan menulis travelog, buku kerja panduan merangka penulisan travel memo, nota khusus dan juga CJ digital. Selain daripada itu Rozlan, kalau mereka menyertai bengkel ni, mereka juga boleh memilih untuk menghasilkan karya selepas bengkel tu yang kita akan terbitkan dalam bentuk buku. Kepada peserta yang berminat, mereka hanya perlu tambah RM50 untuk menjadi peserta projek kolaborasi penerbitan travelog. Ini oleh Puan Zini pada 2 Oktober 2021. Boleh merancang daripada sekarang bagaimana nak sertainya dan sebagainya. Hanya WhatsApp nombor 017-565-5656 ataupun imbas kod QR untuk pendaftaran. Masih ada sebulan lagi tempoh masa. Sebulan lagi. Kita baru wawarkan pada malam ni, pada hari ini. Bermula hari ini kita akan tu. Tapi yang menariknya Rozlan saya nak kongsikan ialah 30 yang mendaftar dan membayar penuh package yang RM200 tu, mereka akan mendapat buku bernilai RM100 secara percuma. Yang kita akan postkan dengan buku-buku yang akan diberikan kepada peserta bengkel ni. Hanya 30 peserta yang mendaftar awal memilih package RM200 akan mendapat buku bernilai RM100 dan kos penghapusan secara percuma. 30 yang pertama ini kita buka sehingga 2 minggu daripada tarikh hari inilah. Kalau kita dapat 30 ataupun tarikh akhirnya ialah pada 15 September. Kalau siapa-siapa yang mendaftar sebelum 15 September, 30 yang awal akan mendapat buku bernilai RM100 jika mereka memilih package RM200. Iaitu RM150 untuk bengkel Puan Zini dan juga RM50 untuk mengikuti projek kolaborasi penulisan travelog. Okey, Rozlan. Kita banyak promosi. Hari ini kita nak bercakap mengenai satu tokoh yang telah meninggalkan kita. Almarhum Azizi Haji Abdullah meninggal dunia pada 21 Ogos 2011. Jadi hari ini ialah program kita sempena sedekat mengenang arwah Azizi Haji Abdullah ataupun almarhum Azizi Haji Abdullah. Kalau kita ni apa yang Rozlan cukup ingat mengenai arwah? Sebenarnya secara pribadi, secara pribadinya saya dengan Azizi Haji Abdullah saya mengenal melalui karya-karya beliau terutamanya pertama adalah seorang tua di kaki gunung lah, itu yang tersohor dan juga mungkin kebetulannya buku itu merupakan teks di peringkat sekolah. Dan selainnya ada 2 karya yang dekat dengan saya adalah karya yang diterbitkan oleh Utusan Publication melalui hadiah Sako yang pertama dan hadiah Sako yang kedua. Kalau tak silap saya, We dan William, satu lagi Kawin-Kawin. We dan William yang pertama, hadiah Sako yang pertama. Yang menang tu yang Kawin-Kawin Yang Kawin-Kawin tempat pertama. We dan William, bukan We and William. We dan William tempat ketiga.
Oh, Kertas. okey. Tapi itu sebelum saya masuk ke utusan. Tetapi yang kedua itu setelah saya masuk, buku itu sedang diproses, ditangani. Jadi saya dekat dan rapat dengan karya-karya Allahyarham sastrawan Azizi Haji Abdullah lah. Dan tiga karya ini kuat memberi kesan. Walaupun sebetulnya banyak karya-karya beliau yang boleh dianggap popular dan diangkat lah ya. Ada juga yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Misalnya novel yang agak-agak familiar lah dengan saya, Sanggita Sanggita, dan yang terbaru ini yang sedang ditayangkan di televisyen, apa tajuknya? Ayahanda. Ayahanda. Dan ada beberapa karya yang mungkin agak tidak diperkatakan, mungkin tidak popular, yang mungkin diterbitkan awal tahun 70-an ataupun 80-an yang kita ada, mungkin sebahagian daripada kita memiliki koleksi tersebut. Tetapi dalam koleksi saya yang pastinya yang terbitan utusan saya ada, Sanggita saya ada, dan ada juga kalau tak silap saya buku yang bukan buku kreatif ya. Beliau menulis ada berunsur cynical dan juga satira politik pun ada. Ada satu buku saya tak ingat tajuk apa ya. Yang bukan Masa yang dia diam sempat ke? tak sempat saya tak sempat. Tak sempat. Okey, kalau kita ni kita punya malam ni ialah kita bercakap sedekat mengenang arwah ataupun almarhum Azizi Haji Abdullah. Kita nak persilakan tetamu kita yang pertama Boleh, iaitu insya-Allah. Sastrawan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan ke layar sekarang ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang ke sesi CHAS bersama kita, saya dan Rozlan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Lama kita secara fizikalnya tak jumpa ya. Mungkin kali terakhir kita jumpa pun di Aswara kot dulu ketika menangani buku. Betul. Doktor. Ya, saya. Sebelum kita nak mula bercakap mengenai almarhum Azizi Haji Abdullah, kalau saya boleh kongsikan satu daripada dua yang telah didramatisekan ataupun didramakan oleh RTM ini yang saya kongsikan mula-mula dulu. Ya. Yang mula-mula dulu ialah yang ni. Senja belum berakhir. Okey. Atau Jomlah bertanya. Mak tu cepi. Ni apa, Ayahanda ke? Lah, nak kena ada motif ke? Dia pasal perangai Pak. Kalau Pak buat tu, ada manfaat kat Pak buat. Mak boleh jagalah saya diri mak pun. sendiri. Buat mak ni pun. Tak dibawakan ke layar. Kenapa kita tak Belum dibawakan ke layar kita. Ya, belum lagi. Kenapa? Ya nak tahu kenapa? Sama ada imam Allah akan ditetapkan sebagai guru agama atau kita panggil Ya, itu adalah tayangan petikan tayangan daripada novel Ayahanda yang diterbitkan oleh Dewan Masa dan Pustaka tahun 2016. Tapi sebenarnya sebelum itu novel Azizi yang terbit pada tahun 71 iaitu Senja Belum Berakhir sudah juga ditayangkan di TV dan Azizi sendiri menulis skrip untuk drama ni Senja Belum Berakhir ya. Dan saya memang sudah lama berkenalan dengan Azizi ni sejak saya tingkatan 5, tingkatan 6 memang sudah membaca karya-karya beliau kerana beliau 7 tahun lebih senior daripada saya. Okey. Jadi saya ingat lagi ketika Dewan Bahasa dan Pustaka nak melengkapkan korpus sastra Melayu iaitu untuk biografi para pengarang pada tahun 74 ya, pada tahun 74 saya dan beberapa teman pergi ke sekolah di Kulim mewawancara Azizi untuk mengetahui tentang latar belakang beliau dan pendapat beliau tentang sastra dan sebagainya, dan saya telah mewawancara beliau
di Bilik Guru Sekolah Kebangsaan Tuanku Abdul Malik di Kulim, ya. Dan hasil daripada wawancara tersebut, ya, terbit buku buku wajah ini, ya, buku wajah Biografi. yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Biografi penulis wajah ni. Ya, Okey. ya. Dan Azizi kita tahu memang seorang pengarang yang sangat prolifik, ya, sangat prolifik. Dan selain daripada Senja Belum Berakhir, banyak lagi novel beliau yang yang baik dan yang mencetuskan minat halayak untuk membaca karya-karya beliau. Dan beliau juga banyak menghasilkan cerpen, ya, dan cerpen beliau sejak Hadiah Karya Sastra Malaysia diperkenalkan, ya, sekarang ditukar kepada Hadiah Sastra Perdana. Beliau antara pengarang yang paling banyak memenangi hadiah cerpen, boleh katakan hampir setiap tahun, ya. 71, 75 dan 78, 79 dan sebagainya, ya. Dan dia bermula daripada tahun 72, lepas tu setiap tahun sehingga tahun 75 almarhum Azizi menerima hadiah sastra Malaysia tu. Dan kalau kita perasan Datuk Doktor, Azizi ni menjadi novelis dalam usia yang agak muda. Selepas karya pertama ni terbit. Novelnya tu yang diterbitkan tahun 68 tu, dia antara yang rasanya memulakan cerpen kemudian beralih kepada novel. Cerpennya terbit masa dia masih lagi belajar di sekolah bapa kepada almarhum Perdana Menteri kita yang kelima, arwah Pak Lah tu. Saya fikir Senja Belum Berakhir itu adalah yang pertama novelnya, bukannya? Mana ada lagi lebih awal daripada Senja? Bukan. Garis Lintang Anak Haram. Garis Lintang Anak Haram tahun 68. Ya, betul. Ada dalam sejarah saya. Diterbitkan oleh Pustaka Sari tu. Ya. Yang dengan utusan Rozlan ialah Sami Mekong. Ya. We dan William dan juga dengan saya sebagai penerbit Datuk saya perasan bahawa arwah Azizi ini dia tidak terikat kepada satu penerbit. Kalau kita tengok dia ada ramai yang menerbitkan buku dia. Dia tidak terikat kepada satu-satu penerbit yang khusus. Saya tengok dari kacamata seorang penerbit lah. Dia tidak macam hanya menumpukan kepada penerbit besar, penerbit institusi. Siapa saja yang dia rasa dia suka, dia nak terbitkan, diberi saja. Ini termasuklah tuan, apabila saya tak ingat tajuk bukunya yang bukan buku kreatif, dia terbit kat Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Tak silap. Luka rakyat. Saya rasa Azizi ni dia prolifik, ya, dia prolifik. Jadi kalau dia hanya bertumpu kepada satu penerbit, maka dia akan menunggu giliran. Giliran. Jadi beliau terpaksa mencari penerbit yang lain yang boleh menerbitkan karya dengan cepat. Kerana ini satu macam kepuasan bagi Azizi untuk melihat karyanya terbit, ya. Itu pada pandangan saya lah. Ya. Dan secara sedikit saya nak tambah tuan, secara umumnya saya melihat hampir semua penerbit-penerbit yang dominan pada ketika itu, ya, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Utusan, Marwilis, Creative Enterprise, apa lagi, yang syarikat yang dominan lah, Fajar Bakti juga menerbitkan karya-karya sastrawan Azizi, ya. Saya lihat selain daripada penerbit-penerbit yang mungkin saya sendiri pun tidak berapa familiar, tetapi penerbit-penerbit yang dominan pada ketika itu hampir semua memiliki karya beliau, menerbitkan karya beliau. Okey. Bila novel Datuk Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, Esoga Pena, masa tu ialah karya arwah ialah Seorang Tua di Kaki Gunung. Tahun ni sama atau tidak kalau saya boleh tahu, Datuk? Seorang Tua di Kaki Gunung, dua-dua memenangi hadiah sastra Esoga Pena. Saya terbit tahun 76, ya. Okey. 76. Ini selepas tu lah. Ya. Okey, Rozlan sempat menggunakan teks Seorang Tua di Kaki Gunung. Seorang Tua di Kaki Gunung, saya sempat lah itu. Salah satu nama samarannya pun Tok Ya, kan? Tok Ya. Tok Ya. Okey, Datuk, sepanjang masa berada di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai salah seorang pentadbir, apa yang Datuk lihat kepengarangan Azizi Haji Abdullah? Baik, Azizi ni dia suka tema yang digemari lah tentang pertentangan, ya, antara yang tradisional dan moden, ya.
yang muda dengan yang tua, ya, dan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat yang berada di seputar kehidupan beliau, masyarakat petani khususnya di daerah Kedah, ya, Kedah di daerah utara. Ini yang saya lihat lah. Jadi kalau kita lihat ia juga membawa tema-tema yang ada unsur-unsur keagamaan. Macam novel Garis Pendelintang Anak Haram, ya. Itu tentang tentang keterlanjuran antara seorang wanita Islam dan juga yang bukan Islam, ya. Iaitu antara Patrick dengan Musalmah, ya. Ya. Dan hasilnya akibat perhubungan yang tidak baik ini maka melahirkan Aminah, dan Aminah pula kemudiannya dilakukan oleh yang tidak baik oleh Edmund, iaitu anak kepada Patrick sendiri, ya. Jadi walaupun begitu, ya, tetapi watak-watak Islam ini watak-watak yang punya kesedaran, ya, untuk kembali ke pangkal jalan, ya. Kembali ke pangkal jalan, ya. Begitu juga kalau kita lihat, ya, dalam novel Seorang Tua di Kaki Gunung, ya. Ini bagaimana pertentangan di antara generasi tua yang ingin membangunkan rumah, ya, dan mengelakar semula kegemilangan masa lampau, ya, yang dapat tentangan daripada anak beliau, ya. Dan kalau kita lihat, ya, dalam penulisan Seorang Tua di Kaki Gunung ini, Azizi banyak membuat research, membuat penyelidikan, ya, dan tentang buat rumah dan sebagainya. Dia merujuk umpamanya kitab Tajul Muluk, ya. Kitab Tajul Muluk dirujuk, ya. Dan sama ada kita setuju atau tidak dengan betul-betul dalam Tajul Muluk, tapi Azizi menggunakan ini sebagai satu panduan, ya. Panduan orang lama-lama untuk membina rumah dan sebagainya. Tetapi kebanyakan ending atau pengakhiran perkara-karya Azizi ini biasa dengan kematian watak utama dia, macam, ya, Tok Ya, kemudian watak Musalmah dalam Garis Pendelintang Anak Haram, ya. Dan saya ingat satu artikel oleh Baharin Ramli dalam Dewan Sastra, tajuknya menarik, ya. Tajuk artikel itu, dalam Dewan Sastra bulan Disember 1993, tajuknya Azizi, Mengapa Kau Bunuh Watak Sucimu. Okay. Ya, jadi tentu Azizi saya kira ada sebab mengapa dia mengakhiri ceritanya dengan begitu tragis sekali, ya, dengan watak-watak yang menghadapi kematian dan sebagainya. Okey. Datuk, tadi kita bercakap mengenai novel Ayahanda yang telah difilmkan menjadi telemovie. Kita ada satu lagi sebenarnya sebelum tu, iaitu Pendoa yang Ikhlas. Kalau saya boleh kongsikan sekarang ni. Ya. Kita kongsikan sekarang ni. Pendoa yang Ikhlas. Keputusan aku muktamad. Setiap pernikahan mesti dibuat dalam masjid. Saya faham. Tidak tolong sampai ni. Haji. Mudah bagi kamu. Selesa sangat ke rumah kamu tu? Apa masjid ni tak selesa bagi kamu? Saya Haji. Maksud kamu orang-orang yang dah senang, dah kaya, tak selesa duduk di masjid ni kan? Orang baik selalu memandang orang lain tulus. Macam dia. Dia tak letak prasangka dia di depan. Dia memandang semua orang dengan kasih. Imam tu memang seronok jadi juru nikah. Dia dah tua. Nikah dah tak boleh. Tumpang seronok orang pun cukup lah. Cakap-cakap orang ni kadang ada betulnya juga. Apa yang betulnya? Takkanlah bapak ni fasih sangat sampai ingat kamu ni semua tak sah. Tapi tu selama ni satu kampung bapak nikahkan tu semua tak sah dah tu. Dalam masa 6 bulan ni dah 3 pucuk surat yang aku dapat. Cakap dengan aku, betul ke orang-orang tu tulis pasal aku? Apa orang nak tulis ni semua bapak tak penting. Yang penting apa yang bapak buat selama ni. Kalau kecil macam ni tak payah. Okey, itu tadi ialah
pendoa yang ikhlas, satu lagi cerpen yang diangkat daripada menjadi sebuah telemovie pendoa ikhlas. Ini ialah kerjasama di Dewan Bahasa dan RTM Rozlan. Okey, kita dah mendengar Datuk dari segi kepengarangannya, khususnya pada awal-awal karya dan juga tafsiran Datuk mengenai dua buah karya yang besar, iaitu Serontu di Kaki Gunung dan juga novel Ayahanda tu. Sekarang kita nak persilakan seorang lagi tetamu kita yang akan bercakap mengenai pengalaman beliau bersama dengan almarhum Azizi Haji Abdullah. Kita nak persilakan okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kasim. Pak Kasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap daripada mana tu? Daripada Tanah Merah, Kelantan. Dekat Tanah Merah, Kelantan. Kalau saya boleh tanyakan soalan dulu Ustaz. Saya nak tanya pengalaman Tuan Kasim ni dengan arwah Azizi Haji Abdullah. Ya, silakan. Okey. Kita ada cerita menarik sebenarnya Rozlan bersama dengan Tuan Kasim ni dengan arwah Azizi ni. Kalau boleh kita kongsikan bang. Ya, silakan Pak Kasim. Ya, okey. Salah satu yang Nasir juga cukup terlibat ialah apabila kita buat satu aktiviti seni budaya bersama Satuan Nelayan Kecil di Kuala Pahang. Waktu itu saya bertugas di sana sebenarnya, dan paksi diketuai oleh Datuk Disman Saudara Disman dan teman-teman lain, waktu arwah Razali Endon juga ikut serta. Waktu itu kita salah seorang tetamu yang kita bawa bersama kita ialah arwah Saudara Azizi sendirilah. So dia bersusah payah sebenarnya datang daripada KAP Pulau Pinang tu dan kita jemput dan hadir dan mengikuti program kita bersama. Itu salah satu. Itu yang selama kelompok-kelompok sastra. Tapi saya punya kenaan ini, interaksi dan permulaan pertemuan dengan dia, itu adalah sesuatu yang agak menarik lah. Ini waktu musim-musim kempen ini, pilihan raya waktu itu, kempen Merata-Rata Tempat ini berlaku di Sungai Petani. Saya tentu tahu dia sebenarnya, dia tak kenal saya siapa, tapi kita sama-sama basah kerana kehujanan, hujan lebat, so lari. So saya ajak dia balik lah. Start jom balik rumah saya, tukar baju semua. Itu kali kenalan pertama sebagai seorang seniman besar, dan saya peminatnya, mengetahui dia, mengenali dia. Sejak itulah kemudian bila kita bergerak dalam paksi, dia sentiasa bersama paksi sebenarnya, melalui KAP, melalui masjid, Batu dan segala program itu. Dan dia sangat membantu lah dari segi ini. Dan sebut tentang sang gitar ni, saya kebetulan waktu itu kerap juga balik ke Pulau Pinang, jumpa dia sebab jumpa dengan arwah SM Idris sendiri, dan kita bincang tentang banyak isu lah, tentang banjir dan macam isu. Salah satunya ialah waktu tu dia tengah menggarap sang gitar ni tu, dan saya datang ke biliknya tu, dia di Pulau Pinang, tak berjauh dari KAP. Dia ada satu gambar yang dilukis menggambarkan suasana itu. Dia kata kalau Kasim tengok, ini tak ada apa-apa, ada sketch ni. Sketch yang arwah Arinawati buat lagi dahsyat tu. Dia mencerita kalau dia buat kupasan tentang satu pemandangan, segala-galanya sangat jelas dan sangat menarik. Itu kekuatan Arinawati. Contoh-contoh pengalaman dengan dia lah. Dan saya juga berkesempatan, dia ajak saya pergi ke Johor, pergi tengok grup main ni Ghazal ni. So saya pun ikut dia lah. So benda-benda macam ni lah yang mendekatkan kita, dan juga mengetahui selain daripada karya kreatifnya juga, tapi juga melihat manusianya sangat sederhana, senang, dan begitu tersentuh lah sebenarnya. Dan bila dia masuk di hospital, dia tak boleh bercakap di Pulau Pinang tu, dia cuba juga berinteraksi. Saya ingat kawan-kawan kita ambil kertas cuba tolong menulis, dan itu peristiwa-peristiwa yang berbagai situasi yang sangat menyentuh saya lah sebenarnya. So benda-benda ni, dan satu ketika lagi yang mungkin saya cerita dalam sesikan ni, bagaimana dia menyebut bahawa hari raya ni saya akan baca khutbah. So, saya pergilah hari raya, pagi raya tu pergi ke Kulim.
pergi dengar dia baca khutbah, dan memang khutbahnya latar belakangnya buat agama kan. Jadi khutbahnya sangat bagus, isi-isi sangat bagus. Itulah di antara beberapa pengalaman yang terasa lah, kehilangan. Dan memang manusia alam lah. Saya tanya macam Datuk Anwar tanya tadi kan, kenapakah ending Ustaz ni selalu very tragic? Contohnya dalam Chot pun sama juga, Chot. Dan ada banyak lah kita yang kita tengok dia. Ada satu cerpen saya lupa, dekat cerita tentang datang daripada kampung, naik atas bangunan, kemudian jatuh, meninggal. Macam tu cerita-cerita tu, cuma nak tengok bagaimana bentuk Butterworth tu, hal-hal beginilah. Jadi ending yang tragic sebenarnya. Itu salah satu ciri Azizi. Dan lagi satu yang dia sering sebut dalam percakapan kita je lah, tidak lupa bersembahyang lah untuk buat ending. Contoh Sanggita tu, dia tanya saya gitu, agak-agak bagaimana kita nak beri endingnya. Bila kita baca Sanggita tu, akhirnya kita kelihatannya Sanggita ni akan juga ditarbiahkan sebelum meninggal seperti Viralal. Tapi ternyata itu akhir, walaupun paragraf terakhir kita tahu bahawa yang pergi terlebih dahulu itu ialah Derus, bukannya Sanggita itu sendiri. So, ini ending yang dibuat, yang dilakukan oleh, yang digarap oleh secara arwah lah. Itulah. Kalau kita perasan Datuk dan Tuan Kasim, kita lihat Azizi ni agak prolific seperti yang Datuk ungkapkan tadi, menghasilkan hampir 30 lebih novel, 33 novel sehingga yang sempatnya diteliti oleh para pengkaji. Kalau kita boleh, kalau Datuk boleh sebut satu atau dua novel yang sangat terkesan sebagai seorang penulis juga, sebagai seorang rakan, sebagai seorang yang menganggap beliau sebagai seorang senior dalam dunia penulisan. Kalau Datuk boleh ungkapkan 3 novel yang Datuk rasa terkesan. Baik, ada beberapa buah novel sebenarnya, tapi kalau 3, tentu saja yang pertama iaitu yang Senja Belum Berakhir, yang terbit pada tahun 71, ya. Kemudian Sanggita, ya, Sanggita, kisah ialah hubungan ini tentang psikologi septuagenarian, golongan tua, ya. Kemudian ya, yang memerlukan seseorang, perhatian seseorang ataupun pendampingan, ya. Siapa yang melalui fasa pada usia ini, saya kira memahami tentang psikologi ni, ya, yang saya kira Azizi sangat baik cara melukiskannya, sangat berseni, ya. Dan tentu saja yang terakhir ialah novel Ayahanda lah, ya. Tapi ada satu lagi novel yang saya kira tak banyak dibicarakan orang, iaitu novel yang terbit pada tahun 96, iaitu Atik Putriba. Ya, tentang masyarakat Makassar yang yang ada ritual, dia panggil ritual sirinya, tapi bertentangan, ya, berhadapan dengan konflik nilai-nilai dan dengan tanggapan-tanggapan baru oleh generasi muda. Dan walaupun tema ini memang tema yang biasa, tapi saya kira novel ini agak baik, tetapi kurang diberikan sorotan, ya, barangkali kerana persoalannya atau isunya agak serius, ya. Datuk, ini ada satu soalan tapi tidak mengkhusus kepada karya arwah Azizi. Ditanya, apakah elemen utama yang menjadikan suatu karya itu dianggap bermutu dan meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca? Saya kira ia bermula daripada persoalan atau tema yang menarik, ya. Tema yang menarik, dan bagaimana kita mengolahnya. Kita mencari satu pengolahan yang kalau boleh yang lain daripada yang lain. Kerana memang kebanyakan cerita mungkin isunya atau persoalannya sama, tapi yang penting ialah, yang menarik ialah bagaimana kita mengolahnya menjadi sebuah naratif yang menarik, yang komunikatif dengan emosi pembaca, dengan intelek pembaca,
dan dalam masa yang sama dapat memberikan pengalaman seni dan juga pengalaman intelektual kepada pembaca. Saya kira ini yang harus ditekuni dan juga dikuasai oleh seorang pengarang, pada pandangan saya lah. Okey. Itu elemen yang harus ada lah untuk menjadikan sebuah karya itu bermutu dan meninggalkan impak. Datuk banyak menulis tentang impak karya Azizi dalam pada masyarakat kita. Tadi bercakap mengenai septuagenarian, bagaimana dia banyak mengungkapkan kesepian. Kalau kita tengok dalam novel Ayahanda dan juga cerpen Pendoa yang Ikhlas, yang diungkapkan ialah kesepian. Dalam Ayahanda, Imam Abdullah. Imam Abdullah tu memang sepi dan sehingga isterinya pun warga emas, tetapi ada persoalan bagaimana dia nak menghilangkan kesepian tu, dia banyak masa di masjid, di surau tua tu. Kalau Dato' boleh sebutkan dari segi impak kepada masyarakat selain daripada yang disebut tadi. Kalau kita membaca tulisan Azizi dan juga wawancara dengan beliau, beliau sangat rapat hubungan psikologi dengan ayah beliau, Jadi dia telah melihat bagaimana seorang tua menjalani kehidupan dalam fasa usia septuagenarian ini, Jadi saya kira ini menjadi satu panduan kepada beliau untuk mengolah cerita-cerita yang bertemakan kesepian, baik dalam seorang tua di kaki gunung ataupun Ayahanda ataupun cerpen-cerpen beliau yang lain, Dan saya kira ini satu yang orang kata satu yang berkembang dengan usia Azizi sendiri, kerana apabila penulis atau Azizi mencapai usia 60 tahun, maka perenungannya terhadap golongan ini semakin mendalam dan semakin intens, dan dia memahami kerana dia memasuki usia yang sedemikian, dan bagi saya yang sekarang dalam usia septuagenarian, saya memahami mengapa Azizi mengungkapkan tema-tema seperti ini, iaitu tema-tema yang seharusnya difahami oleh generasi muda yang akan melalui fasa tersebut jika umurnya panjang. Sebab itu kalau kita tengok dalam novel Ayahanda, sudut pandangan novel ini, watak yang selalu dikenakan ialah anak bongsu dia. Bukan anak sulung dia, tapi anak bongsu dia. Sebab anak bongsu ni adalah mewakili satu generasi muda yang mengalami satu fasa kehidupan yang sama sekali berbeza dengan generasi sebelumnya. Jadi, arwah sendiri anak bongsu. Dia tidak kurang memahami apa perjuangan ataupun hasrat ataupun pengorbanan seorang ayah yang ingin melihat anaknya dan keluarganya bahagia walaupun dia terpaksa menderita ataupun memendam rasa. Ini saya kira yang ingin disampaikan oleh Azizi. Okay. Tuan Kasim ada soalan ni. Benarkah beliau pernah bertanding pilihan raya dan parti apa yang beliau sertai? Sebab pernah ikut pemilu kempen kan? Saya ikut kempen. Soalan trivia. Ya, pernah. Saya tak ingat tahun yang berapa detail, tapi dia memang pernah menjadi calon parti Islam lah. PAS. Kalau tak salah di Kulim lah, salah satu adun don di situ. Tapi tak menang lah. Itu benar menang. Dan mungkin sejak itulah salah satu kecenderungan dia tu kepada kelompok yang bukan mainstream tu, mungkin membuat dia itu dilihat sebagai orang yang pembangkang lah. Begitulah sebenarnya. Okey, dan menarik sekali. Roslan, ada pandangan daripada saudara Rizal Rosli, tapi saya rasa sementara tu Tuan, saya ada satu soalan kepada Pak Kasim. Soalan. Sementara Pak Kasim kan sudah ada pengalaman bersama dengan Allahyarham. Saya nak tahu, sebab saya pun ada pengalaman dengan penulis-penulis, saya nak tahu karakter sebenar di luar arwah Azizi ada tak ditemukan dalam karakter-karakter yang dibawakan di dalam watak-watak novel-novel yang dibawakan itu. Bagaimana Pak Kasim melihat karakter Allahyarham?
Mana ya? Cuma saya ingat satu benda yang dia sebut. Dia kata kehilangan arwah bapa saya tu betul-betul satu kehilangan besar lah. Dia menjadi sosok yang menjadi rujukan bila dia berkarya. Jadi arwah Pak Abdullah tu memang satu watak yang sangat kesan pada dia lah. Mungkin dengan buku 35-nya tu mencatat segala pandangan-pandangan dia juga dan juga perhatian-perhatian dia tentang kehidupan. Kalau dia sendiri saya rasa kalau kita tengok luaran lah, kalau kawan-kawan tahu dia ni seorang manusia yang sangat mudah bermesra dengan orang lain, tapi apabila datang ke tempat yang formal, contohnya bila kita pentaskan menunggu kata dari Tuhan di Masjid Batu tu, saya tak sangka itu dia tau. Bukan maksudnya saya tak sangkakan itu, tapi cara dia mengangkat isu tu di tengah-tengah masjid dengan satu ungkapan yang saya rasa tak boleh hilang dari kepala saya ialah, saya rasa inilah kali pertama sebuah teater dipentaskan di dalam masjid. Itu kata-kata dia. Dan cara menghujahnya sangat luar biasa. Dan itu kali pertama saya melihat di luar setelah itu ialah Sabri Yunus mungkin meneteskan air mata bila walaupun banyak sidi-sidi pelakonan itu yang berlaku. Jadi kalau dari segi manusia yang watak ni, saya pun ambil watak apa ya, saya tak berpasan mana satu yang agak dalam novel tu yang ni macam orang seorang tu ada ke gunung tu ialah bapaknya tu kan. Tapi kalau yang lain-lainnya itu apa ya, saya tak nampak sangat lah rasa yang watak-watak yang menggambarkan dia tu sebenarnya. Saya tak tahu sama ada mungkin mesti air mata kerpan ni ada orang di dalam dia. Ini juga dia terlibat secara langsung sebenarnya dan akhirnya ia diangkat semula menjadi sebuah novel yang memenangi hadiah yang pertama kalau tak salah. Dewan, saya lupa apa itu. So dia serius dalam mengendalikan ini, tapi sama kawan-kawan dalam diskusi dan apa sangat bersahaja dan kadang-kadang suka bergurau lah. Orang Kedah kata kelolo suka bergurau kan. Jadi dia begitulah watak dia sebenarnya. Dan berkarya melihat isu-isu memang marahlah sebenarnya dengan apa yang berlaku. Macam contoh air mata kerpan ni memang kemarahannya di situlah. Dan kalau kita tengok lagi satu daerah Beta tu tentang pencemaran, serius dia sebenarnya. Dan tapi Sanggita ni memang macam Datuk sebut tadi lah, perasaan itu loh, memang perasaan kesepian. Arwah Razali Endor sebut kenapa pula bercerita tentang orang tua-tua yang bercinta kan, tapi sebenarnya tentang kesepian itu lah, dan digambar dengan sangat menarik sekali lah. Itu mungkin saya tak jawab soalan tadi tu. Adakah watak dalam novelnya yang menggambarkan dia? Mungkin Datuk tak tahu sama ada boleh tidak yang mana satu. Tapi sekurang-kurangnya Pak Kasim, saya dah dapat gambarannya bagaimanakah watak dan perwatakan karakter Allahyarham Azizi. Sementara saya pun adalah generasi yang baru. Saya mengenali beliau melalui karya-karya beliau. Sebelum kita Tuan, kita bacakan daripada siapa tadi? Saiful ke siapa? Saya mungkin ada satu soalan kepada Datuk. Silakan Roslan. Berkenaan dengan kita tahu sosok Allahyarham Azizi dengan watak orang beragama kan, latar belakangnya. Tetapi persoalan-persoalan dan juga tema yang diangkat, yang dibawa dalam karya-karyanya agak berani Datuk saya rasa pada ketika itu. Dan ada pada saya agak sensitif juga diangkat tema-tema dan persoalannya. Apa pandangan Datuk hari ini? Tema-tema. Ya, tema persoalan lah yang diangkat. Ya, terutamanya yang novel-novel awal tu, novel awal beliau bertajuknya. Memang peringkat awal ya, kalau kita lihat karya-karya Azizi temanya sekitar tentang masyarakat ya, masyarakat di tempat beliau, petani dan sebagainya kan ya. Dan ini yang menyebabkan bahawa ada pendapat yang mengatakan bahawa Azizi seperti ini pendapat orang ya, Azizi seperti
mengangkat semula tema-tema yang pernah ditulis oleh Sahnun. Ya. Jadi kalau kita membaca kritikan-kritikan ya tentang karya-karya Azizi, ada yang mengatakan bahawa umpamanya tulisan oleh Alias Putih ya, macam Senja Belum Berakhir ya, dia kata mirip novel-novel Sahnun Ahmad sebelum itu ya. Saya tidak menyalahkan ataupun memandang ini sebagai satu perkara yang negatif ya, kerana Azizi mempunyai suatu kebolehan yang tersendiri ya, dan memang mereka baik Sahnun ataupun Azizi atau pengarang-pengarang utara itu memang mempunyai satu kawasan, satu milieu sosial yang tertentu kan ya, dan isu-isu petani, nelayan, pencemaran dan sebagainya ya. Dan oleh kerana mereka juga menggunakan gaya bahasa yang sama, iaitu bahasa luar utara yang banyak dalam karya-karya Sahnun dan Azizi, maka ini bagi saya bukan satu peniruan, pengaruh, tapi ialah kerana ini identiti sendiri yang memang wujud dalam kelompok-kelompok tersebut ya. Ya, ini yang saya kira harus kita berikan perhatian dan juga pengiktirafan kepada sumbangan Azizi ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, ada satu lagi. Mungkin saya tambah sikit kalau boleh saya tambah. Saya rasa Datuk yang penglibatan arwah dengan CAP tu sangat mempengaruhi sebenarnya. Dan kalau kita tengok pengalaman waktu melawat dia di CAP tu, walaupun arwah SME DOS tu tidak begitu lancar berbahasa Melayu, hanya berbahasa Inggeris, dan Aziz juga sebaliknya, tapi mereka boleh bersembang, boleh berhujah, boleh bertengkar, boleh segala-galanya sepanjang hari, dan akhirnya itu timbul disebabkan oleh kerja-kerja CAP, timbulnya air mata kerpan ni sebenarnya. So hal-hal begini berlaku disebabkan oleh interaksi dengan kelilingnya tu, dengan di CAP lah. Di sana kita ada Cikgu Azmi Abdul Hamid ya, dan kita ada arwah lah. So dengan CAP ni ada pengaruh besar ya sebenarnya. Salah satu lah saya rasa. Okay, saya perasan satu benda, saya nak kongsikan juga pengalaman bersama arwah. Itu kali pertama saya berjumpa ketika kita berada di Kuala Pahang. Beliau hadir dalam sebuah program paksi bersama nelayan kecil di Kuala Pahang. Dan kami menyusur menggunakan bot. Saya duduk sebelah dia. Dalam bot saya duduk sebelah dia. Itu kali pertama saya jumpa dia, dan kali pertama saya berbual dengan dia walaupun dah tahu nama dia besar apa semua. Yang saya bahasakan diri sebagai ustaz. Kata ustaz, dia pun sembang banyak tanya duduk mana. Saya kata dia membantu ada kat sini apa semua kat utara. Dia kata bercakap Kedah ni sekejap. Jadi dia pun sembang. Satu perkara yang dia sangat terkesan sebagai seorang penulis yang bukan lagi hanya masa tu ialah dia mendapat Sirat Award tapi belum lagi dinobatkan sebagai sastrawan negara, tapi dia antara sosok yang penting dalam ranah sastra kita. Dia bercakap satu hal yang sangat saya ingat dan juga saya sampaikan pada sosok dia selepas tu. Dia kata cara ITBM melayan penulis ni sangat-sangat menghargai penulis, sangat komited sampai sediakan pegawai menanti mereka di lapangan terbang, bawa mereka dan menjadi macam ada pegawai khas sepanjang dia beracara tu. Itu satu yang sangat terkesan pada dia, dan dia berkongsi kepada saya. Dan hal ni juga saya kongsikan pada pada Encik Hir pada ketika itu adalah CEO ITBM. Jadi kita nak jemput Encik Hir ni sebagai salah seorang tetamu lagi yang nak berkongsi pengalaman dengan arwah Azizi Haji Abdullah sepanjang beliau menerajui ITBM. Kalau kita boleh persilakan Encik Hir. Assalamualaikum Encik Hir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, Selamat malam. Dengar tak suara saya? Kita ada sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, kita ada Tuan Kasim Muhammad, Timbalan Presiden Paksi, dan saya dan sahabat saya Ruzlan. Nak tanyalah Apa khabar Encik. Alhamdulillah. Apa khabar? Bagus, alhamdulillah. Terima kasih kerana bagi ruang pada saya. Saya sepatutnya dengar aja apa Datuk Anwar dengan Pak Kasim cakap. Tak perlu sampuk pun. Tapi sebab dah dimasukkan ke sini, saya masuk jugalah. Tadi saya ingat pakai t-shirt je. Tapi bila tengok Datuk Anwar pakai songkok,
Saya cari jaket saya dah saya pakai. Saya nak ulang sekali lagi Saya nak Cik Hir. kena hormat. Saya nak ulang Ha? sekali lagi Cik Okey. Hir. Sepanjang saya kali Silakan. pertama saya berjumpa, kali pertama saya jumpa dengan arwah ialah di Kuala Pahang, setelah berbahasa-basi dan saya pun tanya dia punya acara semua, dan dia berkali-kali mengingatkan saya bahawa layanan yang diberikan oleh ITBM sangat-sangat first class katanya. Hampa tahu tak first class ni? Macam mana kata. Dia cara dia gambarkan tu yang saya cakap tu. Jadi kalau boleh Cik Hir kongsikanlah pengalaman beliau dengan beracara dengan ITBM, apa yang sepanjang Cik Hir masa di ITBM dulu. Saya taklah banyak kali jumpa Pak Azizi sebab mungkin sebab jarak yang jauh. Tapi memang 2 kali saya berjumpa dengan beliau, saya melihat ketulusan budi beliau tu sangat luar biasa. Dia orang hebat, saya entah siapa-siapa saja, tapi cara dia menghormati kita. Sebab tu sebenarnya bila saya mula masuk di ITNM sekitar tahun 2009 atau 2010 gitu. Saya masuk 2008 2009, mungkin Dato' Anwar ingat lagi. Pertama kali kita mengadakan, sebab bila saya masuk tu antara perkara yang patut kita lihat adalah bagaimana kita nak mengenengahkan sastrawan kita. Waktu tu masih nama ITNM, dan ITNM ni sebenarnya pada saya perlu mengangkat penulis. Tapi tentunya pada waktu tu kami tak mengeluarkan karya asli penulis. Jadi kita mengeluarkan karya terjemahan. Jadi apa yang kami mulakan 2008 kalau tak silap saya adalah kita mengadakan pertemuan ITNM bersama dengan sastrawan negara dan juga pemenang C-Right Award. Itu pertama kali kita lakukan dan kita jemput semua sastrawan negara dan juga pemenang C-Right Award di Sri Pacific. Saya tak tahu sama ada Dato' Anwar ingat atau tidak peristiwa yang kami lakukan tu. Dan waktu itulah kita akhirnya mengemukakan idea di mana kita akan menterjemahkan sekurang-kurangnya 5 karya sastrawan negara dan 3 karya pemenang C-Right Award yang kita akan ketengahkan. Itu konklusi sebab sewaktu tu. Pengerusi pada waktu tu adalah Datuk Wan Hashim Wantis. Itu yang dipersetujui dan kemudiannya dipersetujui di peringkat menteri, dan itu yang kita lakukan. Cuma pada waktu itu apa yang kami lakukan adalah arahan saya kepada pegawai adalah untuk memastikan setiap sastrawan negara dan pemenang C-Right Award ni ada orang yang menjaga, ada yang menelefon, kalau dia jauh kita sediakan tiket kapal terbang. Agaknya itulah yang menyebabkan Pak Azizi atau Ustaz Azizi rasa terharu dengan apa yang kita lakukan. Dan memang betul Saudara Nasir, tiap kali saya jumpa dengan dia, dia akan ucapkan terima kasih benda yang sama juga. Kata hang ni jaga kami baik sungguh, macam tu lah apa yang disebutkan pada saya. Tapi saya ni orang yang sangat kerdil berbanding dengan sastrawan sehebat Aziz Abdullah. Merasakan apa yang kami lakukan pun tak setimpal dengan jasa mereka pada bangsa, agama dan negara kita. Sebab saya fikir sastrawan seperti Aziz Abdullah dan kita ada Dato' Anwar Ridwan ini memberikan tanda aras kepada peradaban kita. Memberikan tanda aras yang mana hasil karya mereka menunjukkan bahawa sastrawan kita ini adalah sastrawan yang boleh mengemukakan sesuatu, rasa yang sangat mendalam. Okey, novel Ayahanda tu yang di lakon layar di TV kan, saya fikir memberikan kesan yang sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya adalah lambang bagaimana penulis kita ini mempunyai kemampuan untuk mengangkat sesuatu isu, sesuatu perasaan dengan sangat tulus dan dalam. Dan saya fikir Azizi Abdullah adalah salah seorang daripada sastrawan yang patut kita lihat hasil kerjanya. Saya ingat hampir semua orang generasi saya dan selepas tu akan sentiasa terkenang seorang tua di kaki gunung. Itu perkara yang mungkin sangat sukar untuk kita lupakan, Saudara Nasir. Betul. Kita ada satu soalan. Roslan, kalau boleh bacakan soalan ni. Soalan daripada saudara Nick Muhammad Iznan. Seorang penulis kita
kelahiran Kelantan dan kini berada di Perak. Mungkin kita boleh tujukan kepada panel kita. Ya. Soalan beliau, jika boleh dinamakan penulis generasi kemudian ataupun generasi baru sekarang, siapakah penulis muda yang gaya kepengarangan agak mirip ataupun mampu mewarisi gaya Allahyarham Azizi Haji Abdullah? Mungkin Boleh, kita, silakan Datuk silakan. Anwar Ridwan. Siapakah penulis muda yang gaya kepengarangannya agak mirip dan mampu mewarisi gaya arwah Azizi Haji Abdullah? Kalau Datuk boleh tengoklah penulis muda yang ada sekarang ni. Dah, saya mengikuti je. Terima kasih. Saya mengikuti juga apa tulisan penulis muda dalam akhbar mingguan, ya. Akhbar mingguan atau dalam majalah-majalah Dewan Sastra dan sebagainya kan. Tapi saya kira kalau kita nak melihat pengaruh macam style atau Azizi, kita kena fokus kepada pengarang di utara, ya, pengarang di utara, kerana mereka menggunakan gaya bahasa yang tertentu seperti gaya bahasa Sahnun ataupun gaya bahasa Azizi kan, ya. Tapi memang suka untuk saya menemukan pengarang muda yang mirip ataupun hampir kepada style atau gaya penulisan Azizi. Saya belum jumpa lagi lah, ya. Mungkin masa depan kita akan bertemu, ya, mungkin, ya. Okey. Ini ada satu soalan lagi. Langgam naratif dan bahasa Azizi dalam karya-karya beliau lincah, bersahaja dan sangat menarik. Hal ini membuatkan karya Azizi seusaha pembacaan sentiasa inti dengan emosi pembaca. Salah satu cerpen terbaik Azizi ialah Paku Payung dan Limau Mandarin, tema hubungan guru yang tidak pernah gagal menimbulkan haruan dan sebat. Ini pandangan mengenai karya arwah Azizi. Kemudian kita ada ini juga. Oh, ramai itu dia panjang-panjang eh. Ya. Okey, ini juga pandangan. Kalau Okey. kita ni kalau saya memang sempat berbual dan juga bergaul dengan Azizi, ya. Azizi ni memang orang dia kalau kita berbual dengan beliau, beliau pandai bercerita. Ya, pandai bercerita dan lancar cara penceritaannya, bergerak dengan lancar kan. Jadi saya kira inilah style gaya penulisan beliau, ya. Dan beliau juga saya kira salah seorang daripada pengarang kita yang dapat menulis dengan cepat, dengan pantas. Ya, saya dimaklumkan di Malaysia ni ada beberapa orang pengarang yang dapat menulis dengan pantas, ya. Yang pertama Azizi, yang kedua Osman Aziz Zainuddin, yang ketiga Ariana Wati, yang keempat Manasikana. Ya, ini 4 pengarang yang saya tahu, ya, dapat mengarang dengan pantas. Dan kalau kita menghubungkan di antara style penceritaan Azizi di luar teks, inilah sebenarnya yang dicurahkan dalam teks. Dan jadi maknanya kalau kita membaca karya-karya Azizi ini memang lincah, lancar, ya, cara penceritaannya. Ini saya kira style yang terpancar daripada personality beliau sebagai seorang manusia yang suka berbual, pandai bercerita, ya, dan juga pandai mengarang. Okey, ni pada Tuan Kasim ni. Selama dia berada di KAP bersama dengan arwah Islam Idris, bersama baik dengan Cikgu Azmi, yang kita lihat ialah seolah-olah Tuhan menghantar beliau ke KAP untuk menjadi suara rakyat. Apa yang boleh komen mengenai ungkapan tu? Dihantar ke KAP kerana dia menjadi suara rakyat. Dia sangat dekat dengan hal-hal yang penindasan rakyat, yang ketidaksenangan, ketidakpuasan hati. Misalnya dia kerepan dulu pun sampai tanah tergadang dan sebagainya tu. Jadi banyak dinyatakan melalui tulisan-tulisan dalam KAP dan juga buku yang KAP terbitkan bersama. Boleh ulas sikit? Ya, betul lah. Saya rasa pengaruh sekitaran di KAP itu sendirilah. KAP itu sebagai badan pengkebudayaan yang aktif dan juga terkemuka di negara kita, memang sangat aktif lah isu-isu macam ni. Isu-isu pencemaran, isu-isu kesihatan pemakanan dan juga alam sekitar sebenarnya. Jadi salah satu ketika yang menjadi agak
tragik besar lah kepada kita di utara ni ialah apabila Kerpan tu menjadi satu isu besar dan sehingga pengaruhnya sangat luas lah sebenarnya apa yang berlaku dengan menjadi isu mahkamah dan akhirnya ada tangkapan, jadi besar sebenarnya. Dan ini Azizi melihatnya sebagai satu benda yang sangat tidak wajar lah, satu kawasan tanah yang hasilnya bagus, menjadi pendapatan para petani tradisi, bukan hutan bakau. Kalau kita katakan contoh di Perak mungkin ada hutan bakau yang bergerak di Teroka, tapi ini tanah sawah yang sangat bagus. Kawasan Kerpan ni termasuk dalam kawasan Mada, masuk granary area, dan ini dia ambil alih untuk dijadikan satu projek lah. Tapi ceritanya memang panjang, ceritanya menyentuh hal-hal begini, pengambilan tanah dan juga isu-isu yang panas ketika itu, dan itu diangkat dengan cukup bagus lah sebenarnya dimulakan dengan Air Mata Kerpan ni. Kemudian dijadikan novel. Saya lupa model novel dia menang hadiah pertama. Yang kedua tu arwah Pak Syahnun menang Marhabah kalau tak salah. Dia menang hadiah berdasarkan Air Mata Kerpan ini. Itu yang kuatnya sebenarnya. Dan dia bila isu ni menjadi besar, dia mengangkat, dan kebetulan ada sayembara juga tu, dia memang melukangi dengan serius lah. Itu satu. Lepas tu daerah Beta pun juga tentang pencemaran. So, dia melihatnya persekitaran tu. Saya rasa ini ada salah satu pengaruh besar ialah disebabkan kesedaran sendiri dan juga oleh lingkungannya itu. Arwah Ismail Idris ni sangat tegas lah, sangat peduli dah hal macam ni. Maknanya pencemaran, isu-isu ini bagaimana kita harus mengatasi dan bagaimana kita harus melaksanakannya selain pendidikan dan tentunya dan kepenggunaan. Jadi dari segi itulah saya rasa betul lah, memang betul lah dia mempengaruhi juga. Dan kita pun sempat mengadakan acara penulisan di Titi Hayun tu dengan beliau hadir. Ya, dia sempat hadir ya. Okey, Cik Hir. Ya, saya. Semasa saya bersama dengan arwah Azizi ni di dalam perjalanan bot, saya duduk dengan dia ada sebut dua nama. Satu ialah dia punya bos dia sebut nama Cik Hir lah. Satu lagi dia tak ingat nama dia, tapi dia pun keluarkan dompet dan keluarkan kad dia. Satu lagi nama ialah saudara Anwar Mansur. Yang Anwar Mansur ni yang disebut sebagai orang yang jaga dia. Jaga dia. Jadi saya nak tanya Cik Hir, apa satu kenangan yang kalau boleh lah ataupun satu yang sangat-sangat mengesankan Cik Hir sebagai orang yang mengenali beliau, yang pernah bekerjasama dengan beliau, yang pernah menghargai beliau dalam kapasitinya sebagai seorang penulis dan penerima Sirat Award? Sebelum saya cerita bagaimana saya dengan beliau, sebenarnya selepas beliau meninggal dunia, kami pergi berziarah pada menemui keluarga beliau dan juga pergi ke kubur beliau, saya, Dr. Saleh Rahmat dan rakan-rakan yang lain. ITBM dan PENA pada waktu itu sama-sama menziarahi keluarga beliau dan juga menziarahi kubur beliau. Kemudian lepas tu dalam perjalanan pulang kami singgah juga jumpa Allahyarham Sahnun Ahmad, berjumpa beliau di Pulau Pinang. Dan saya fikir itu antara gambaran bagaimana kita faham bagaimana akrabnya Azizi dan Sahnun, malah seperti yang Datuk Anwar Ridwan sebutkan, kerana mereka ada orang yang menganggap isunya agak sama, cara penceritaan agak sama, dan kita melihat bahawa Azizi itu macam bayangan kepada Sahnun. Kami sebut juga waktu tu pada Sahnun Ahmad, malang Azizi belum sempat dapat sastrawan negara. Datuk Sahnun tengok kat kami sambil senyum, dia boleh jadi sastrawan negara ke? Itu soalan beliau. Saya secara peribadi, saya tak jumpa dia banyak kali, saya ingat 4 atau 5 kali saja. Tapi bila jumpa dengan beliau ni, keakraban tu sangat terasa.
Sebab saya rasakan pada waktu tu saya agak baru dalam dunia dengan berjumpa dengan penulis dan sebagainya. Tentulah saya mengenali beliau dan saya mengagumi karya-karya beliau, tapi yang saya sangat rasa terpuja ialah keakraban beliau dengan kita. Dia akan sebut terima kasih. Jangan cakap lah beberapa kali dia ucap terima kasih. Tapi bila dia bercerita macam Dato' Anwar sebut, dia memang pandai bercerita. Dan kalau kita dengar cerita dia, kita takkan jemu. Saya rasa best sangat berhubungan beliau. Saya melihat sifat ini adalah sifat yang tak semua penulis ada. Sebab ramai penulis-penulis kita ni, walaupun kita melihat tulisan dia bagaimana hebat, tapi kebanyakannya agak pemalu. Dia bukannya outspoken dan boleh bercakap bersembang, tapi dengan arwah Azizi Abdullah ni saya rasa akrab. Saya rasa macam ada kita boleh ada ikatan lah. Sebab itu saya fikir itu yang saya rasakan agak yang saya rasakan saya dekat dengan beliau. Dengan penulis lain pun kami baik juga. Tapi nak kata akrab tu agak sukar, mungkin sebab orang lain mungkin rasa waktu itu saya ada kedudukan yang lain dan macam-macam lagi. Tapi dengan Azizi Abdullah tidak begitu. Keakraban tu memang sangat terasa walaupun kami jarang berjumpa. Kalau jumpa tu memang katalah dia kata waktu tu ITNM, ITBM memang disebutlah. Saya bawa ke mana tempat tu semua, bukan saya lah, maksudnya ITNM nak bawa sastra ke mana, dan dia suka dengan program pengantarbangsaan yang kita lakukan. Dia sangat-sangat menyokong kalau karya-karya sastra tempatan ni diterjemahkan. Itu antara perkara yang dekat di hati saya lah. Terima kasih. Okey. Masih Roslan, kalau ada soalan yang boleh diajukan? Saya fikir kita angkat soalan daripada audiens kita saudara Saiful Ghazali. Ini pun menarik juga soalan ini, melihat kepada trend penghasilan novel. Soalannya adalah mengapakah karya dahulu seperti karya Allahyarham Pak Azizi amat akrab dengan masyarakat sehingga masyarakat di kampung mengenali sastrawan dan karya-karya mereka. Adakah penulis kini terlalu banyak bermain dengan teknik berbanding tema ataupun soalan yang menarik yang diangkat? Jadi ini aspek pengarangan lah, pengkaryaan. Mungkin kita berikan soalan ini kepada Datuk Dr. Anwar. Silakan Datuk. Terima kasih Roslan. Memang Azizi, Sahnun ya, ini antara pengarang-pengarang kita yang tema-tema novel mereka memang yang berkaitan dengan rakyat ya, tentang petani, tentang kemiskinan, tentang pembangunan yang tak terkawal, tentang pencemaran dan sebagainya ya, dan diolah secara konvensional ya. Dengan demikian mendapat sambutan yang baik ya dalam kalangan masyarakat, khalayak pembaca dan sebagainya ya, kerana isu-isu yang ditimbulkan adalah isu-isu yang memang berkait rapat dengan masyarakat ya. Tapi saya kira pada pandangan saya pada dewasa ini pun ya, pengarang-pengarang yang lebih baru, kalau kita melihat macam karya-karya SM Zakir, karya-karya oleh Dr. Mawar Safi'i, Nisa Harun dan sebagainya kan ya, ini masih lagi mengangkat tema-tema kemasyarakatan walaupun cara pengolahannya sudah berbeza ya, kerana mereka berhadapan dengan khalayak yang berbeza, generasi muda yang digital native ya, yang berada di hadapan mereka sekarang ini. Jadi mereka harus mengolah dengan teknik yang agak berbeza. Bagaimanapun saya kira isu-isu sosial, isu-isu masyarakat, isu-isu ekonomi dan sebagainya masih terdapat dalam karya-karya penulis yang sebagainya saya sebutkan sebentar tadi. Okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Kita dah dengar pengalaman saudara Cik Hir dan juga Tuan Kasim Mohamad. Kalau ada kata-kata terakhir kepada pelayar kita, rakan-rakan yang menonton ni, Cik Hir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir saya ialah kita rindu pada Azizi Abdullah, tapi dalam masa sama saya mengharapkan akan ada generasi muda, penulis-penulis pelapis
akan menjadikan cerita Azizi Abdullah sebagai dan kekuatan beliau sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan karya yang kuat begitu juga. Saya percaya Azizi Abdullah adalah salah satu permata kita yang kita hargai dan kita harapkan akan lebih ramai lagi penulis-penulis kita yang akan sampai wibawanya menjadi seperti Azizi Abdullah atau lebih daripada itu. Okey, terima kasih Cik Hir kerana sudi bersama kami dalam CHAS memperkatakan berkongsi pengalaman dengan almarhum Azizi Abdullah. Sehingga kita jumpa lagi nanti Cik Hir. Terima kasih. Okey, terima kasih kembali jemput saya. Okey. Okey, Datuk dan Tuan Kasim. Tadi kita pernah tahu arwah ni Azizi Abdullah ni dia akrab dengan bapanya sebab dia seorang anak bongsu. Ya. Dalam satu kajian ataupun tulisan dihasilkan oleh Nur Syam Abdul Aziz ni, dia tulis pada 6 Syawal 1417 bapa beliau pulang ke rahmatullah. Dalam satu temu bual yang dilakukan oleh pengkaji dengan Azizi pada 3 Ogos 2010, iaitu setahun sebelum dia meninggal dunia. Beliau mengakui bahawa setelah kematian ayahnya, beliau seolah-olah ketandusan idea untuk berkarya kerana ikon itu telah membawa bersama segala memori dan modal beliau untuk menulis. Pernah Azizi cuba mengambil individu lain untuk jadikan bahan untuk berkarya, namun usaha ini menemui jalan buntu dan akhirnya beliau beralih kepada tema lainnya selain keluarga. Ini dia punya tamparan hebat bagaimana dia melihat ataupun melihat sosok ayahnya itu sebagai sumber inspirasi dia. Kalau kita tengok banyak yang macam Datuk sebut tadi, konsep ataupun dia punya yang dia angkat ialah pertentangan. Imam Abdullah dan anak bongsunya Aziz. Begitu juga di dalam cerita pendoa yang ikhlas tadi. Kalau boleh Datuk komen mengenai dia punya gaya kepengarangan yang digunakan selain daripada menggunakan orang-orang yang akrab dengan sekelilingnya tu. Memang ada setengah penulis memang menggunakan watak tertentu sebagai model karakter dalam karyanya, ya. Dan saya kira ini satu yang lumrah, yang natural, ya. Kalau Azizi menggunakan watak ayah dia sebagai satu karakter, kerana karakter itu mewakili zamannya, mewakili pemikirannya, mewakili psikinya, mewakili falsafah kehidupannya. Jadi Azizi banyak belajar daripada pengalaman ayahnya dan untuk menuangkan ke dalam bentuk karya sastra ini satu keadaan yang bagus kerana dia bertitik tolak daripada satu pengalaman yang real, ya, yang asli untuk dipelajari ataupun untuk difahami dan untuk kita berkongsi pengalaman, ya, dengan manusia yang lain, ya, dengan pembaca dan sebagainya. Saya kira ini satu pendekatan yang baik, ya. Dan apabila ayah beliau meninggal, saya kira Azizi kalau kita lihat dalam karya-karya dia mula mencari tapak baru untuk mengembangkan kreativitinya. Dan seperti yang Saudara Kasim sebutkan tadi, apabila dia dengan CAP, ya, dengan SM Idris, ya, mengetahui banyak perkara tentang isu-isu masyarakat, ya, tentang makanan, pencemaran, ubat dan sebagainya yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Ini saya kira menjadi satu orang kata ruang baru untuk diteroki oleh Azizi, ya, yang saya kira kalau kita lihat dalam karya-karya beliau ini diungkapkan dalam cerpen beliau, dalam novel beliau, ya, tetapi masih, ya, pada pandangan saya, ya, ingatan kepada arwah ayahandanya itu tidak hilang. Sebab itu ia datang dalam bentuk sekilas ataupun dalam beberapa episod, ya, muncul tentang isu-isu tentang kesepian, tentang kontradiksi atau konfrontasi antara golongan yang tua dan muda ini, ya, selalu wujud dalam karya-karya Azizi. Itu pandangan saya. Ya. Okey, terima kasih Datuk pandangan tu. Okey, sebelum kita tanyakan soalan ni, saya ada pemenang dia untuk soalan yang ditanyakan Saudara Rozlan. Saya pilih Saudara Saiful tadi.
Saya pilih saudara Saiful. Saiful Ghazali. Baik, kalau macam tu saya ada juga satu calon yang bertanya-tanyakan soalan itu, saya pilih salah seorang daripada mereka ialah Muhammad Khizar Awang. Okey, jadi kita ada dua orang pemenang yang akan menerima buah hati CHAS. Okey. Sebelum saya tanyakan soalan ni pada Datuk, saya nak tanyakan pada Tuan Kasim dulu. Jikalau Allahyarham masih hidup, adakah beliau layak diangkat sebagai seorang sastrawan negara? Singkat saja, bang. Saya rasa iyalah. Memang layak lah sebenarnya. Sudah sepatutnya lah kan. Begitu. Dengan cerpennya yang beratus, novainya berpuluh, memang sosok ni layak lah. Tetapi umurnya tidak panjang, dia tidak sempat dinobatkan sebagai. Kalau Datuk sendiri, Datuk, melihat dia punya karya-karyanya itu, soalan saudara Ashraf ni, jikalau Allahyarham masih hidup, adakah beliau layak diangkat sebagai seorang sastrawan negara? Ada 3 kriteria ya yang dilihat oleh panel hakim untuk memilih seorang sastrawan negara. Yang pertama ialah karyanya yang berterusan ya, sebagai karya-karya yang bermutu, yang berterusan ya. Ya. Yang kedua, pemikiran-pemikiran yang penting dalam karya ataupun di luar karya. Maksudnya kalau beliau kalau seorang penulis itu mementahkan kertas kerja dan sebagainya, ada idea tentang pengembangan sastra dan sebagainya kan. Yang ketiga ialah penglibatan di dalam gerakan penulis. Dan saya kira ketiga-tiga ini ada pada diri Azizi ya. Dan kalau beliau masih hidup, saya kira memang salah satu calon yang layak dikembangkan untuk menerima anugerah sastra negara. Okey. Pandangan yang benar. Terima kasih Datuk. Kalau Rozlan kalau boleh bertanyakan soalan terakhir sama ada kepada Tuan Kasim ataupun Datuk Dr. Anwar Ridwan sebelum kita ni. Soalan terakhir. Saya rasa tak ada lagi apa soalan lah. Perkongsian yang sangat menarik malam ini sebenarnya. Apatah lagi saya menimba pengalaman-pengalaman yang real. Dan saya sendiri pun tidak berpeluang untuk melalui pengalaman-pengalaman yang real seumpama itu. Dan sangat bertuah lah pada malam ini. Okey, kita nak ucapkan tahniah pada 2 orang pemenang mingguan pada sesi kali ini, iaitu Saudara Saiful Ghazali dan Saudara Muhammad Khizar Awang yang telah bertanyakan soalan yang bermanfaat kepada orang lain ataupun kepada yang umum. Okey, kita nak ucapkan terima kasih pada Tuan Kasim kerana sudi bersama kita dalam sesi CHAS pada malam ni, sudi berkongsi pengalaman. Tuan Kasim ni juga membawa saya ke rumah arwahnya. Kita ziarah ke rumah arwahnya bertemu dengan keluarganya. Kita sempat pergi kubur ke bang? Ya, sempat. Kita sempat. Sempat pergi kubur. Jadi itu satu yang kali pertama jumpa di Kuala Pahang, kali kedua dia hadir sekejap ataupun saya tak pasti dia hadir tidak di bengkel penulisan Titi Hayun yang saya hadiri. Selama 5 hari 6 malam saya selepas di Kuala Pahang, saya ikut bersama bengkel tu dan dia hadir sekejap lah. Lepas tu dia di hospitalize dan selepas meninggal dunia. Okey, terima kasih pada Tuan Kasim, Timbalan Presiden Paksi yang sudi bersama kita pada malam ini. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Okey, Datuk. Pandangan terakhir mengenai arwah Azizi. Satu ingatan atau pesanan yang paling Datuk ingat mengenai arwah? Baik, terima kasih. Saya kira beliau seorang yang sangat kreatif, ya, sangat peka akan masalah-masalah sosial dan segalanya ini, ya, pengalaman itu dituangkan dalam bentuk karya yang boleh kita nikmati sebagai warisan beliau kepada generasi yang akan datang. Jadi hargailah karya-karya Azizi dengan membaca karya-karya beliau. Dan bagi pengarang-pengarang yang berbakat, sila terus menulis untuk menghasilkan karya-karya supaya semangat ataupun perjuangan Azizi dapat teruskan melalui naratif kita. Terima kasih. Okey. Terima kasih pada Datuk Dr. Anwar Ridwan yang sudi bersama kita dalam CHAS Rozlan. Kita bertuah kerana Datuk sudi bersama kita dalam sesi pada malam ni. Terima kasih sekali lagi atas kesudian Datuk sehingga kita jumpa lagi. Kami mohon maaf jika ada kelemahan dalam pengendalian CHAS ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Okey Rozlan. Ini
Ramai rupanya komen pada malam ni. Alam selalu pesan pada kami penulis pelapis supaya terus menulis tanpa mencatat bayaran. Saya Okey. juga tertarik dengan satu komen daripada Cikgu Amir Hamzah Al-Kadir tadi. Yang tu saya pernah baca dalam Facebook dia. Kelab golf yang di kaki bukit Gunung Buksu tu. Dalam Menarik perjalanan tu. saya menuju ke rumah beliau untuk pertama kalinya dulu ketika sesak-sesak saya melalui ladang Dublin. Dublin tu Ada satu cerita yang lebih menarik lagi. Ada katanya dekat satu selekor ada satu pokok yang tak ditebang, itu berpenunggu. Oh ya ke? Menarik ceritanya. Okey, Uzan, kita akan menyambut kemerdekaan. Ya. Menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 pada minggu hadapan 31 Ogos. Kita sebenarnya nak terpanggil lah, nak kongsikan apa yang boleh. Kalau kita boleh kongsi di skrin sekarang ni. Minggu depan kita ada satu sesi ataupun yang istimewa kepada rakan-rakan kita di okey. Ini apa yang kita lakukan sama seperti masa kita buat sambutan Aidilfitri tempoh hari. Ingat tak Rozlan? Ya. Kita akan membuka ruang dan peluang kepada mereka untuk mengucapkan salam merdeka ataupun selamat Hari Kebangsaan. Inilah edisi khas kemerdekaan pada minggu hadapan 30 Ogos 2021 9 malam. Kalau sesiapa yang kita berminat untuk mengucapkan secara maya bersama kita, saya dan Rozlan, boleh berhubung ataupun memberikan nama kepada saya ataupun saudara Rozlan supaya kita boleh memberi peluang mereka mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton kita. Itu yang kita nak tu, edisi dan khas. Saya juga menyeru kepada semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, pelayar-pelayar kita, kalau dapat menghasilkan satu ucapan yang paling kreatif atau gaya yang luar biasa mungkin kan. Siapa tahu. Mungkin ada puisi pendek ke, tak kisah. Kita boleh tengok macam mana gaya persembahan dan gaya penyampaian ucapan Hari Kemerdekaan yang unik dan luar biasa kita sepanjang hayat kita merdeka. Inilah tahunnya kita merayakan merdeka dalam suasana yang tak sama seperti sebelum ini. Tidak ada perarakan, tidak ada bunga api, tidak ada di dataran merdeka pun tidak ada. So kita datangkan dengan kreativiti kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Rozlan untuk sesi pada malam ni. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk sesi yang sambutan Hari Kebangsaan tu. Jadi kita bagi pihak CHAS mengucapkan selamat malam dan selamat selamat mematuhi SOP iaitu yang sebenarnya supaya rantaian COVID ini dapat diputuskan seberapa segera mungkin. Saya pun berharap supaya kita punya plan pemulihan ekonomi akan berjalan dan berada di landasan betul supaya semua kita tidak lagi terhimpit dan tersepit. Banyak benda yang sedang menunggu. Kita ucapkan terima kasih juga pada semua yang telah berinteraksi secara langsung dengan kita, bertanyakan soalan, berikan pandangan. Banyak pandangan menarik pada malam ni kalau kita perasan banyak pandangan yang menarik mengenai almarhum Azizi Haji Abdullah ni yang kita sebenarnya ramai yang muda-muda ni tak tahu kecuali karyanya saja. Misalnya bila TV3 menayangkan drama 13 episod Ayahanda tu, bukunya sold out. Dewan Bahasa sedang mencetak bukunya. Jadi saya tak pernah ada promosi yang nak bawakan pada malam ni. Walaupun ada yang bertanya, saya kata tak ada buku sebab kita pun tak ada maklumat buku tu sedang dicetak. Hanya dinyatakan sedang dicetak. Okey. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada Rozlan. Sehingga jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.